bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, ada yang mengatakan politikus sampah daripada PAS dan bersatu. Ya, apa yang mereka sedang lakukan hari ini adalah untuk mensabotaj ya ekonomi negara kita yang semakin berkembang. Jadi sahabat semua, ramai ya warga Maya, warga Malaysia di luar sana mengatakan ya bahwa apa yang sedang dilakukan oleh pembangkang hari ini adalah usaha ya untuk membantutkan usaha kerajaan untuk memulihkan ekonomi. Yang mana kita lihat ekonomi Malaysia hari ini sedikit demi sedikit semakin pulih, sedikit demi sedikit semakin berkembang dan mengukuh sahabat-sahabat semua. Banyak bukti yang kita lihat, tetapi pihak pembangkang hari ini begitu terdesak sekali sehingga hari ini mereka mengumumkan akan mengadakan himpunan Selamatkan Malaysia. Ramai yang tertanya, adakah mereka ini mau menyelamatkan Malaysia ataupun selamatkan pemimpin-pemimpin mereka, selamatkan anak menantu mereka yang terpalit dengan kes-kes sakau, salah guna kuasa, penggubahan wang haram, penipuan dan sebagainya. Jadi sahabat semua, menarik ya untuk saya sertakan satu bukti menyatakan bahwa ekonomi ataupun pertumbuhan dalam negara kita semakin kukuh. Mungkinkah sebab ini pembangkang begitu takut ya kalau kerajaan hari ini berjaya untuk mengukuhkan ekonomi kita, maka rakyat akan semakin memberikan sokongan kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi antara satu bukti yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda ialah berkaitan dengan saham yang dikatakan melambung ke paras tertinggi dalam 3 tahun, yaitu rekod bursa saham Malaysia. Ini bukti ekonomi negara kita kukuh. Jadi itu antara satu pengukuhan bahwa ekonomi kita ya semakin mengukuh. Bursa saham Malaysia ditutup pada paras tertinggi baru dalam 3 tahun hari ini. Ia seiring dengan kenaikan global berikutan jangkaan Rizab Persekutuan Federal Amerika Syarikat menurunkan kadar telah merangsang segmen pasaran berisiko, kata seorang penganalisis. Memetik bernama Bursa Saham Malaysia KLCI pada petang melonjak 7.58 mata atau 0.47% kepada 1.633.54 daripada 1.625.96 ketika ditutup pada hari Selasa. Indeks petunjuk pasaran dibuka 4.02 mata lebih tinggi ya pada 1.629.98 dan kemudian merosot intrahari kepada 1.629.89 sebelum mencatatkan intrahari ini tinggi kepada 1.638.03 sehingga rehat tengah hari. Kuanta untung mengatasi kuanta rugi 770 kepada 445 dengan 513 kuanta tidak berubah. Jadi 720 tidak diniagakan dan 6 yang lain juga digantung. Jumlah dagangan meningkat kepada 5.28 bilion untuk bernilai RM3.87 bilion ringgit daripada 4.66 bilion unit pada Selasa bernilai 3.52 bilion. Ada peningkatan di sana. Jadi pada peringkat serantau Nikkei 225 Jepun susut 0.43% dan indeks Straits Times Singapura naik 0.05% ya, dan indeks Hang Seng Hong Kong meningkat kepada 0.06% kepada 17.739.41. Ketua Penyelidik Pelaburan UOB Kehian ya, Muhammad Siddiq Jantan berkata indeks pembinaan bursa Malaysia menaruhi pasaran dengan peningkatan sebanyak lebih daripada 3.0% apabila pelabur menjangkakan bahwa pemberian kontrak akan meningkat dipacu oleh infrastruktur awam dan projek swasta. Indeks pembinaan melonjak 11.01 mata atau 3.61 kepada 315.68. Ya, pada masa hadapan dijangka KLCI akan mengekalkan momentum. Perkembangan ini disokong oleh beberapa faktor seperti Federal Amerika Syarikat yang cenderung untuk menurunkan kadar ya telah menarik minat baharu pelabur-pelabur asing dan merangsang persekitaran bidang pelaburan seperti pusat data semiconductor, kata laporan bernama.
Sementara itu, Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Tradisional Berhad Tong Pak Leng berkata sentimen positif dalam pasaran tempatan didorong oleh penilaian yang menarik, peningkatan keyakinan pelabur dan pembelian asing yang teguh. Katanya FBM KLCI menembusi paras rintangan 1630 dan sekiranya bertahan di atas paras ini untuk tempo yang panjang, kami menjangkakan potensi peningkatan seterusnya. Rintangan selanjutnya dijangka dalam Julat 1650 sehingga 1660 dengan sokongan kekal pada 1610 katanya. Bagi saham wajaran tinggi, TNB dan Public Bank masing-masing mengukuh 4 sen kepada Rp14.50 dan Rp4.17. Press Metal naik 1 sen dan Petronas Chemical naik 7 sen. Selcom Digi menambah 10 sen. IHS Healthcare kekal pada Rp6.35, Maybank turun 2 sen kepada Rp10.08. Jadi sahabat semua, ya kita boleh lihat bahwa pasaran saham semakin rancak dan yang paling menunjukkan bahwa ekonomi kita semakin mengukuh adalah rekod ya bursa saham yang melambung ke paras tertinggi dalam tempo 3 tahun ini. Jadi kalau pembangkang mengatakan kerajaan hari ini gagal, kerajaan gagal kawal ekonomi, kuatkan ekonomi, sebenarnya itu satu pembohongan ya daripada pihak pembangkang. Yang saya katakan pada awal tadi bahwa mereka mungkin terdesak, sedang ketakutan. Ya sekiranya kerajaan hari ini berjaya memulihkan ekonomi kita dengan baiknya, mereka semakin takut ya bahwa seluruh rakyat Malaysia akan memberikan sokongan kepada kerajaan hari ini karena diyakini karena kerajaan yang telus, yang melawan rasuah, yang melawan lompat kata dan sebagainya. Jadi sahabat semua, apalagi yang dikatakan oleh pembangkang, Anda sebagai rakyat di luar sana harus berpikiran logik, harus berpikiran waras. Adakah Anda sanggup ditipu oleh pendusta, penfitnah, penyebar berita palsu daripada PAS dan bersatu sahabat-sahabat semua, termasuklah walaun sitro-sitro pembangkang yang hari ini mengatakan kononnya ya mereka mau berhimpun karena Anwar gagal sahabat-sahabat semua. Apa sebenar tujuan mereka berhimpun? Hari ini kita melihat bagaimana dalam sejarah Parti PAS menerima seorang katak ahli Dewan Undangan Negeri. Walaupun mereka masih memakai kain putih berkabung kononnya, tetapi sebenarnya sahabat semua itu hanyalah permainan politik. Buktinya apa? Kita boleh melihat tingkah dan juga kelakuan mereka ya apabila menerima seorang katak masuk ke dalam parti mereka. Ini yang kita katakan, apabila perkara itu mengena mereka, semuanya haram bagi mereka. Tapi bagi mereka apabila perkara itu baik untuk mereka, ya semuanya halal untuk mereka. Jadi seorang pemerhati politik juga, Ahmad Mursi, membuat satu kenyataan yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat-sahabat semua. Drama katak dan kerangka Perikatan Nasional PAS sabotas pemulihan ekonomi madani. Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Pandangan daripada Ahmad Mursi ini yang menyatakan bahwa apa yang sedang dilakukan oleh parti PAS ataupun parti Islam se-Malaysia ini yang dikatakan parti ajaran sesat oleh Muhyiddin dan juga Mahathir ya, apa yang sedang mereka lakukan ini adalah dikatakan sebagai sabotas untuk pemulihan ekonomi madani. Jadi Ahmad Mursi memberi persoalan, mengapa waktu ini dipilih untuk PAS mengumumkan ahli Dewan Undangan Negeri Rembia Muhammad Jalani Khamis melompat setahun lalu, hal tak akan mengubah apa-apa pun. Itu persoalannya. Sebabnya sahabat semua katanya, sebab PN PAS cuba menutup kejayaan kecil formula ekonomi madani yang sudah menunjukkan momentum yang baik. Berita katak lebih menarik perhatian rakyat. Kalau momentum ini terus kekal, katanya ekonomi kita akan makmur, walau akan gigit jari dan ekonomi Malaysia dapat diselamatkan. Ekonomi berkembang 4.2%, suku pertama tahun 2024. Melebihi jangkaan ahli ekonomi yaitu 3.9%. Pelaburan diluluskan tahun 2023 terbesar dalam sejarah. Prestasi ringgit kedua terbaik di Asia selepas India kini. Kadar pengangguran rendah, inflasi berjaya turun daripada 4% ketika kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional
kini sekadar 2%. OPR kekal ya 3% kali yang ketujuh. Ketika kerajaan PAS dan Bersatu sahabat semua, mereka naikkan OPR sebanyak 4 kali. Oh, hebat. Hebat sahabat semua. Dan yang paling mengejutkan, seorang penganalisis dan pakar ekonomi daripada luar, bukan dari Malaysia ya. Kalau dari Malaysia, kalau pembangkang yang katakan sahabat semua, itu adalah penipuan. Dengan jelas, data menunjukkan, nomor menunjukkan, semuanya meningkat, pelaburan meningkat, inflasi turun, pengangguran berkurang. Ya, banyaklah. Ya, bursa saham yang saya katakan tadi meningkat, tapi bagi pembangkang yang meningkat itu menurun. Ya, kerana apa? Kerana mereka semakin takut sahabat semua. Mereka sudah hilang arah. Ya, kerana itu mereka mempercepatkan langkah mereka untuk menghasut rakyat, untuk menjatuhkan Perdana Menteri kita, untuk menjatuhkan kerajaan hari ini. JP Morgan naik taraf rating Malaysia setelah 6 tahun kerana perkembangan ekonomi yang sangat memeranjatkan. JP Morgan ini sahabat semua, dia bukan orang PAS. Ya, JP Morgan ini dia bukan orang Bersatu. JP Morgan ini dia bukan orang PKR, UMNO, Amanah ataupun DAP. Mereka adalah orang berkecuali, pemerhati dan juga pakar dalam ekonomi. Namun kenapa dia menaik taraf rating Malaysia? Kerana mereka melihat dengan data. Mereka melihat dengan nomor. Bukan dengan hasutan. Bukan dengan kebencian. Bukan dengan menyemai kebencian di antara rakyat dan sebagainya. Menunggang isu bangsa dan agama seperti mana yang dilakukan politikus sampah daripada PAS dan juga Bersatu Perikatan Nasional. Bursa memecahkan para psikologi IFM KLCI 1600 dan kini bullish serta disasarkan mencapai disasarkan mencapai 1700. Malaysia menjadi hub penting semiconductor dengan pelaburan masuk puluhan bilion dan Malaysia dianggap pemenang dalam suasana ketegangan China dan juga Amerika Syarikat. Apa rakyat dapat? Soalnya sahabat semua. Jadi anak-anak dapat kerja. Yang pertama, gaji lebih baik di sektor tertentu. Taraf hidup dapat ditingkatkan. Bagaimana? Dengan pelaburan yang naik, dengan makin ramai pelabur dari luar masuk ke negara kita, sudah tentu kerajaan mempunyai pendapatan yang tinggi, dan apabila pendapatan itu tinggi, kerajaan dapat menaikkan taraf hidup masyarakat. Seperti mana yang dikatakan oleh YB Rafizi Ramli, sahabat semua, kadar gaji kenaikan gaji untuk penjawat awam akan diumumkan oleh Perdana Menteri pada pembentangan belanjawan Madani 2025 pada bulan Oktober atau November. Dan gaji progresif untuk pekerja swasta juga di dalam sedapun di dalam dijalankan. Ya, ada beberapa syarikat yang sudah menjadi perantis untuk memulakan gaji progresif ini. Jadi sahabat semua, apabila hasil cukai kerajaan bertambah, maka lebih banyak dapat dipulangkan kepada rakyat dalam bentuk pendidikan, bantuan sosial, kesihatan, lebih banyak infra dan juga lain-lain, kata Ahmad Mursi ini lagi. Dan dia menambah, Presiden PAS dulu katanya Hadi Awang dan Kerajaan Tebu Atap jadikan kerangka sebagai alasan untuk makan gaji buta dan gagal selesaikan isu rakyat dan ekonomi negara. Kini, saya yakin katanya bahwa PMX dan Kerajaan Madani, PSBN, JRS, GPS terus kuat bekerja tidak kira berapa banyak kerangka menggigit kerana kestabilan kerajaan. Kita patut bersyukur, kata Ahmad Mursi, dengan nikmat yang Allah kurniakan. Walaupun ada jenis manusia yang susah hati melihat segala kelebihan yang kita alami sekarang. Jadi apabila ringgit jatuh, mereka bersorak riang. Apabila mengukuh, mereka alihkan perhatian rakyat kepada hal ehwal katak politik. Rakyat dihasut hanya dengan persepsi, walaupun data dan angka menunjukkan sebaliknya. Jadi, jika tidak dirujuk pakar-pakar yang mengukur perkembangan ekonomi dengan standar antarabangsa, tidak munasabah kerajaan nak ukur hanya berdasarkan komen di media sosial seperti mana yang diuar-uarkan oleh lebay-lebay, walaun-walauntit, sitro-sitro pembangkang pro kepada Perikatan Nasional yang dilakukan oleh PAS dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi jelas bahwa apa yang berlaku hari ini kononnya nak selamatkan Malaysia, nak berhimpun sehingga mereka menjemput 100,000 orang, sahabat semua, untuk berhimpun pada bulan September ini.
sahabat semua, jangan dipengaruhi oleh pemikiran dangkal, oleh pemikiran yang menghasut rakyat untuk membenci kerajaan yang sedang berusaha untuk menyembuhkan, untuk memulihkan ekonomi yang gagal dipulihkan oleh PAS dan Bersatu ketika mereka menjadi kerajaan di dalam Perikatan Nasional. Jadi sudah panjang lebar sahabat semua, mungkin Anda mau memberikan sebarang komen, mungkin Anda setuju atau tidak kepada Walaun-Walauntit, ya, cubalah menjadi bodoh. Jangan diperbodohkan oleh lebay-lebay, jangan diperbodohkan oleh sitro pembangkang pemimpin-pemimpin politikus sampah daripada Perikatan Nasional. Jadilah waras. Jadi Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, harapan kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.